Apabila nakal ataupun Quran dan sunnah yang zonni bercanggahan dengan dalil akal yang qat'i, yang pasti, kita kena dahulukan dalil akal yang qat'i. Kalau bercanggah dalil Quran dan sunnah yang zonni, yang kita tak sure makna dia apa, bercanggah, yang kita tak pasti makna dia apa, bercanggah dengan dalil akal yang pasti. Tahu tak siapa yang cakap ni? Ibn Taymiyah. Adakah kita nak kata bahawa Ibn Taymiyah meninggikan akal di atas nakal? Tidak. Bukan itu maksud Ibn Taymiyah. Apapun kita kena balik kepada yang pasti. Sebab kadang kefahaman kita kepada Quran Sunnah tak pasti, kita tak sure. So kita kembali kepada yang pasti. Ada dalil akal yang pasti. Setuju tak ada dalil akal yang pasti? Ke semua dalil akal zonni? Parah kalau macam tu. Ada dalil akal yang qat'i, ada dalil-dalil nas yang zonni. Bila bertembung, kita kena dahulukan dalil akal yang qat'i. Ini bukan sahaja Imam Fakhruddin Ar-Razi kata. Imam Ibn Taymiyah pun kata macam tu. Di mana bezanya Ibn Taymiyah dan Ar-Razi? Nampak macam sama kaedah, mengatakan yang kita dahulukan qat'i, kita tolak zonni. Baik. Di mana perbezaannya? Perbezaannya yang paling ketara adalah pada menentukan dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakal yang qat'i. Apa yang dianggap qat'i? Inilah menjadi punca perbahasan yang mana perbezaan pandangan yang besar di antara mereka. Pada Ibn Taymiyah, pada pandangan Ibn Taymiyah, dalil-dalil akal yang pasti tak boleh tidak, itu pasti. Hanyalah beberapa perkara-perkara yang terbatas, yang akal tak boleh bantah dia. Allah Ta'ala tidak melahirkan, Allah Ta'ala tidak dilahirkan, Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada sesuatu makhluk pun, Allah Ta'ala tidak ada permulaan, Allah Ta'ala tidak ada penghujung. Ini semua pada Ibn Taymiyah, ini dalil akal yang qat'i. Akal tak boleh bantah. Maka kalau kamu jumpa mana-mana dalil yang orang riwayatkan bercanggah dengan prinsip-prinsip ini, itu ditolak pada Ibn Taymiyah. Tetapi bezanya pada pandangan Ar-Razi pula, banyak kaedah-kaedah akal yang dipegang oleh Asy'ariyah itu dianggap qat'i. Bukan sahaja Asy'ariyah, banyak kaedah-kaedah yang dipegang oleh Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ataupun oleh Jahmiyah itu sendiri ataupun Mu'tazilah, apa yang disepakati oleh mereka, sedangkan mungkin ada mazhab falsafah lain bantah, tapi apa yang mereka pegang mereka anggap sebagai qat'i. Ada dua isu di sini. Baik. Kalau kita boleh panjangkan sedikit perbahasan. Pada pandangan Ibn Taymiyah sekarang ni, pada pandangan Ibn Taymiyah ataupun pada pandangan salaf yang lebih dahulu pada Ibn Taymiyah, boleh tak boleh Allah menciptakan makhluk dengan tangan Allah? Allah menciptakan makhluk dengan tangan Allah. Tangan iaitu sifat Allah, Allah ciptakan makhluk. Pada pandangan Ibn Taymiyah, di sini dalil akal tak ada yang qat'i. Dalil akal tak qat'i. Maknanya apa? Boleh jadi Allah cipta, boleh jadi Allah tak cipta. Artinya, now kena check dalil-dalil nakal. Al-Quran kata apa? Sunnah kata apa? Sebab tak ada dalil Quran yang pasti di sini. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai Iblis, apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Baik. Di sini Ibn Taymiyah sama juga pandangan ini. Sebab itu saya kata saya sebut dalam sesi sebelum ni, pandangan salaf dia tak boleh mereka bukan bercanggah. Para salaf, maksud saya salaf lah, salaf yang awal dahulu, mereka tidak bercanggah. Akidah mereka sama. Mungkin pada mengulaskan pemilihan perkataan nampak macam berbeza, tapi dia tak berbeza. Baik, dalam mentafsirkan ayat ini, Al-Imam At-Tabari rahimahullah membawakan nas daripada Ibnu Umar rahimahullah radhiyallahu anhu. Nas daripada Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan daripada Mujahid mengatakan, apabila mentafsirkan ayat ini, At-Tabari bawa nas ni. Kata Ibnu Umar, Allah menciptakan 4 perkara dengan tangan Allah. Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan Arash, Allah ciptakan Qalam, dan juga Allah ciptakan Aden, Jannatul Aden, syurga Aden. Jadi 4 ini Allah ciptakan dengan tangan Allah. Baik, mana datang ke 4-4 ni? 4-4 ni datang dengan dalil. Datang dengan dalil nakal. Asasnya apa? Asasnya di sisi salaf, tak ada yang mustahil dalam bab ini. Akal tak ada dalil akal yang confirm mengatakan Allah tak boleh cipta dengan sifat Allah. Tak ada. Maka apabila tak ada, di sini nakal menentukan. Al-Quran kata, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Jadi nampak konteksnya. Baik, berbeza dengan Ar-Razi.
Ar-Razi memulakan kaedah yang mustahil. Ini mustahil berlaku. Kalau ia berlaku artinya kita telah mengisbatkan jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sifatkan jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita sifatkan Allah sama seperti makhluk. Maka Ar-Razi memulakan dengan kaedah ini, kaedah yang qat'i. Tak boleh Allah ciptakan dengan sifat tangan. Jadi apabila kaedah ini membuat yang menjadi permulaan, apa katanya? First kali mustahil Allah ciptakan dengan tangan. Allah ciptakan Adam dengan tangan. Ini first dah berbeza dah, beza dengan yang Ibnu Umar tadi. Dan maka para pemikir ahli falsafah ataupun ahli kalam, mereka berbeza pandangan. Apa maksud ayat ni? Jadi mereka bersetuju ayat ini, pahaman yang zahir daripada ayat ini tak boleh dipegang. Sebab dia bercanggah dengan akal pada mereka. Apabila bercanggah dengan akal, ada di kalangan mereka kata Allah ciptakan Adam dengan kudrat, dengan kuasa Allah. Ada yang kata Allah ciptakan Adam dengan nikmat pemberian Allah. Ini pandangan-pandangan yang dibantah oleh Ar-Razi. Last sekali Ar-Razi kata sebenarnya ayat ini nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam, Allah kata biyadai, nak menunjukkan bahawa ada inayah khassah, ada pemerhatian yang khusus, kesungguhan yang khusus khas untuk Adam sahaja Allah ciptakan Adam. Jadi boleh nampak tak bezanya? Ini satu bab lah, satu bab bezanya apa? Ya, kaedah nampak macam sama, tetapi dalil-dalil akal di sisi Ar-Razi, dalil-dalil akal banyaknya dianggap qat'i. Begitu juga dengan kaedah tak boleh ada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh buat perbuatan yang dia ada momen untuk buat. Ihdath, yang ada momen Allah buat sesuatu. Pada pandangan mereka itu mustahil berlaku. Baik, apabila ia mustahil berlaku, dalil-dalil nakal yang datang menunjukkan bahawa Allah buat perbuatan. Allah berbicara dengan Musa. Allah mendengar bukan sekadar sifat azali qadim. Allah mendengar kata-kata hambanya. Kelak di akhirat Allah akan berbicara dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat perbuatan. Allah berkata kun. Ada ketikanya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Adam. Maka ini semua pada pandangan Ar-Razi tak boleh dipegang secara zahirnya. Kenapa tak boleh dipegang secara zahirnya? Kerana akal mengatakan mustahil berlaku sesuatu yang berubah-ubah pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil akal yang dianggap dalil akal yang pasti. Mana datang dalil akal tu? Dalil akal itu datang daripada falsafah lah. Saya tak kata Imam Ar-Razi ikut keseluruhan falsafah, tapi ini sebahagian daripada apa yang digariskan oleh Aristotle dan diikut oleh sebahagian daripada ahli kalam. Mereka ikut dalam bab ini. Ya, dalam bab lain mereka bantah dan mereka tolak. Ini antara yang diikut. Jadi bezanya, ini perbezaan yang jelas. So pada pandangan Ar-Razi dan juga mutakallimin kebanyakannya, mereka menganggap bahawa banyak kaedah-kaedah akal ini dianggap qat'i. Apabila kaedah ini semua dianggap qat'i, dalil-dalil yang nampak tidak selari dengan kaedah ini akan di-ban supaya nampak ia selari. Ataupun akan ditafwid, kami tak tahu maksud langsung. Jadi bukan, kadang-kadang kan ada orang kata, kami ikut dalil juga, sebenarnya tak, bukan. Asasnya bukan tentang dalil. Dia dalil ni sekadar datang kemudian. Tapi asasnya madhab ahli kalam ini, kaedah-kaedah akalnya banyak. Dan kaedah akal ini apabila bercanggah dengan dalil akan di-ban supaya ataupun akan ditakwil supaya kena dengan kaedah akal itu. Tapi berbalik kepada kaedah yang Ibn Taymiyah sebut, apa yang Ibn Taymiyah sebut? Ya, kalau dalil akal itu qat'i. Kalau qat'i, maka dalil yang bersifat zanni akan ditolak dan diterima dalil akal yang qat'i. Tapi kena jaga. Dalil akal yang qat'i bukan sebanyak-banyak semua yang kaedah-kaedah ni semua qat'i. Tidak, itu semua tidak, bukan yang qat'i. Kebanyakan bab, ini bukan pasal Ibn Taymiyah, sebenarnya para salaf mengambil pandangan yang sama juga. Itu para salaf menyebutkan Hamad bin Zaid, ana u'min bi rabbil ladzi yaf'alu ma syaa. Aku beriman dengan Tuhan yang dia buatlah apa yang dia nak buat. Artinya semua itu boleh sahaja Allah melakukan ataupun Allah tak melakukan. Boleh sahaja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya kepada Hamad bin Zaid, apakah engkau beriman Tuhan yang yazul an makanihi? Engkau beriman dengan Tuhan yang boleh berpindah daripada tempat dia? Dia pindah pergi tempat lain. Hamad bin Zaid, seorang imam salaf, kata ana u'min bi rabbil ladzi yaf'alu ma syaa. Aku beriman dengan Tuhan yang dia buatlah apa yang dia nak buat. Artinya ini semua terletak dalam ruang lingkup yang bukan qat'i pada akal. Akal tak ada dalil pasti. Dalil-dalil nas datang memutuskan sama ada ia berlaku ataupun tidak, dia dilihat dengan nas. Jadi ini kita kena berhati-hatilah, ringkasan saya untuk soalan ni, kena berhati-hati. Ada beza yang besar di antara Ibn Taymiyah dan Razi dalam bab ini. Di mana pada Ibn Taymiyah, kebanyakan dalil yang ahli falsafah anggap dalil qat'i ini sebenarnya bukan qat'i. Maka apabila dia bukan qat'i, dia tak boleh digunakan untuk membantah dalil-dalil yang menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pada Imam Ar-Razi,
Dia menganggap bahawa kebanyakan dalil-dalil ini adalah qat'i. Dalil akal ini qat'i. Jadi nakal yang datang akan dipastikan supaya selari dengan dalil akal. Contohnya satu bab lagi kan. Contoh panjang sikit dah jawab soalan ni. Tentang bab Nabi Ibrahim, apabila dalam Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Diceritakan Nabi Ibrahim kata falamma afalat. Apabila matahari itu afalat, dia kata ni tak boleh jadi Tuhan aku ni, bukan Tuhan. Tuhan tak boleh afalat. Ataupun qamar, ataupun bulan, apabila afala, apabila bulan afala, ini bukan Tuhan. Dia tak boleh afala. Innilah uhibbul afilin. Aku tak suka benda-benda yang afal. Baik, konteks ayat itu, bila dibaca ayat itu menunjukkan apa? Apabila bulan hilang, Nabi Ibrahim kata tak boleh jadi Tuhan gini. Apabila matahari hilang, tak boleh jadi Tuhan. Jadi afal di situ, zahirnya orang yang baca ayat itu mengikut konteks tahu maksudnya hilang. Bukan maksudnya bergerak. Sebab bergerak, sekejap sangat bergerak. Bulan sentiasa bergerak. Kalau tengok sekejap, akan nampak pergerakan itu. Matahari juga begitu. Zahirnya bukan tentang dia bergerak. Sebab bergerak bukan menunjukkan yang bulan ataupun matahari itu lemah. Tak, dia hilang tu. Alamak, hilang dah. Baru membuktikan dia lemah. Jadi pada pandangan bahasa, di sudut bahasa, apabila hilang, afala maksudnya hilang. Jadi berbalik kepada kaedah Ar-Razi tadi, Ar-Razi bina satu kaedah. Daripada dalil ini, dia istimbatkan bahawa Nabi Ibrahim kata, aku tak sembah Tuhan yang bergerak. Aku tak sembah Tuhan yang bergerak. Sebab afala pada pandangan dia bererti bergerak. Kalau bergerak bukan sifat Tuhan. Baik, kalau nak membantah Allah Ta'ala bergerak, tidak mengapa. Okey, sahaja, tak ada masalah. Ramai salaf yang membantah. Tetapi rentetan daripada membantah sifat bergerak ini, mereka telah membantah Allah turun ke langit dunia 2/3 malam. Rentetan daripada ini, mereka telah menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan datang pada hari kiamat bertemu dengan hamba-hambanya. Kerana atas kaedah yang dibina dengan akal. Jadi balik pada soalan tadi, itu isu sebenarnya. Ada perbezaan yang besar di antara apa yang dipegang oleh Ibn Taymiyah dan juga Ar-Razi di dalam bab ini. Panjang pula jawab, sorry. Wallahu a'lam.